Sayyidina Muhammad tuan macam naik kapal. Naik kapal besar-besar lah. Bukan bot Langkawi Langgar itu ni, kapal besar. Kapal besar-besar macam zaman tuan-tuan dulu-dulu pergi haji naik kapal laut tuan, macam itulah. Kita ni hidup atas dunia ibarat macam naik kapal yang besar-besar. Jangan kita ambil mudah, tak boleh, tak payah cegah kemungkaran, biarkan orang dia punya hal, masing-masing jaga kain sendiri, tak boleh. Sebab Nabi bagi gambaran macam naik kapal tadi. Dalam kapal ni dia ada bilik-bilik dia kan. Dia ada bilik nombor-nombor kapal, macam rumah juga. Macam saya naik kapal laut dulu tak dululah, tahun 96, daripada Suez, Mesir pergi ke Jeddah, pergi Mekah. 3 hari 2 malam naik kapal laut. Bahrus Salam ke apa ke nama dia, ada salam-salam sikit, Salam 98 nama kapal tu. Jadi bila naik kapal tu besar lah kan, ratus orang, ribu kot boleh naik kot, 1000 jemaah ke tak tahulah berapa. Jadi bila naik kapal ni adalah nombor bilik masing-masing kan. Satu bilik 3 orang, 3 katil, 4 orang, 4 katil, satu bilik, berpuluh beratus bilik lah dalam tu, banyak. Jadi bila kita naik kapal tu duduk bilik masing-masing. Kita duduk tingkat 3 ni, yang ada orang duduk tingkat 5, ada kawan kita duduk tingkat 1. Tiba-tiba kata Nabi, apa perasaan kamu bila ada orang dalam kapal tu, dia bocorkan dinding kapal kat bilik dia. Katalah tingkat 1, bilik 101, dia tembuk lubang kapal tu, dinding kapal tu, bocor air mula masuk bilik 101. Kita duduk tingkat 3 ni, kita kata apa? Bila dapat tahu kata kawan kita tembuk, alah biarlah bilik dia, kalau apa dia yang tenggelam. Kan bodoh nama dia tu kan. Kalau apa bukan dia tenggelam, satu kapal tu ruyuk masuk dalam laut. Hanya kerana seorang yang tembuk dinding, orang lain buat tak peduli. Alah itu tingkat 1 bilik dia, kita bilik tingkat 5, selamat. Siapa kata selamat? Mula-mula selamat, lambat laun tenggelam satu kapal. Jadi itulah maksud Nabi. Ada orang buat jahat, kita biarkan, kita kata alah tak apalah, itu orang Kuala Lumpur, kita Seri Gombak ni apa masalah? Masalah apa? Pergi tengok kat bawah apa? Berapa kena tutur ada kat bawah? Hari biasa jangan pergi, bukan nak suruh pergi ni, hari biasa jangan lalu tengok, hari cuti pergi tengok. Kalau ada kamera video, pergi tangkap gambar sekali tu tengok. Daripada hari biasa nampak muka kaunter yang jual tiket loteri tu, hari cuti sampai tak nampak orang, kelam habis. Saya kalau hari cuti Sabtu Ahad lalu saya Gombak bawah tu kan, yang pening kepala, dah jalan jam, parking pula tak dapat. Semua geng-geng mujahidin helmet tak buka semua. Dia takut apa pun tak tahu lah. Semua tak buka helmet. Senang kau nak start motor lari ke, tak tahu bagi orang tak nampak muka pun boleh jadi kan. Jadi dia lupa ke Allah tengok 24 jam ni. Jadi tuan-tuan, bila Malaysia dalam kerja-kerja amal yang kita baik, yang kita buat ni, kerja baik tiap-tiap hari kita datang surau, mengaji, sedekah, baca Quran, apa yang manusia pertikaikan, yang orang bercakap sekeliling kita, biarkan dia bercakap. Sebab melayan karenah manusia sampai mati pun tak habis. Buat kerja baik orang cakap, buat kerja jahat orang bercakap, buat korban orang cakap, korban seekor orang cakap, korban 14 ekor orang cakap, tak buat korban pun orang bunyi. Semua tak kena. Orang tanya, surau ni berapa ekor tahun ni? Adalah 2 ekor. Tahun lepas bukan 25 ekor? Apa cakap juga? Ke tahun depan kan tak buat korban? Lah, tahun lepas ada kan 2 ekor, asal tahun ni tak buat? Komplain je kerja puak-puak lembu ni. Susah betul lah tuan-tuan. Buat salah tak buat salah, buat seekor salah, 13 ekor salah, tak buat langsung pun salah, semua salah. Sebab kalau dilayan karenah cakap mulut manusia, sampai mati kita koma cepat lah. Layan cakap orang masuk ICU cepat. Jadi buat tak tahu je lah, orang cakap lantak lah apa, aku nak pergi surau, aku nak mengaji, sudah. Orang nak cakap macam dia seorang, dia nak masuk syurga ke, biar kat dia. Dia tak masuk syurga, sudah kan. Dia tak masuk syurga, dia punya pasal. Kita nak masuk syurga, kita datang haji. Jadi biarkan kita buat benda baik, memang bercakap mulut tu akan sampai. Pompang-pompang orang bercakap kan. Jadi tuan-tuan, ingat apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melepaskan tangannya daripada pautan tangan Nabi, dia akan menyesal seumur hidup. Tolonglah hargai jasa Nabi tuan-tuan. Penat dah Nabi ni. Teruk Nabi kena macam-macam yang kita tak pernah tanggung, Nabi tanggung semua.
kena maki dengan Abu Jahal satu hal, kena tibai dengan Abu Jahal, kena jerut leher Nabi dengan kain serban, kena hempuk depan rumah Nabi dengan najis-najis unta lah, perut kambing busuk, semua-semua masuk ke rumah Nabi. Kena maki hamun, nyaris nak kena bunuh kan, macam-macam Nabi tanggung sebab nak bagi kita senang. Sebab Nabi nak mati, nak wafat, nak bagi Nabi wafat tu dalam keadaan aman. Itu pun dekat-dekat nak wafat pun pesan lagi. Yang Nabi kata ummati as-salah ittaqun nisa. Pesan lagi dah dekat wafat, umat aku semayang kata Nabi. Dan takutlah fitnah yang datang daripada orang perempuan. Nabi pesan. Sebab apa Nabi pesan takut fitnah yang datang daripada orang perempuan? Sebab fitnah itu lebih mudah terbit daripada orang perempuan, daripada orang lelaki-lelaki. Orang perempuan senang terbit fitnah, sebab dari segi dia pakai pakaian pun dah boleh datang fitnah. Orang lelaki tak apa, susah sikit lah. Kan kata tak apa, susah sikit. Jadi Nabi pesan sampai dah nak wafat, dah jumpa Tuhan, Nabi warning lagi, memberi amaran, memberi ingatan pada kita umatnya supaya hidup dengan lebih berhati-hati. Baik, kemudian tuan-tuan, kita sambung lagi dengan hadis yang ke-9 daripadanya, yakni daripada Jabir juga bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh menjilat jari-jari dan bekas makan, dan sabdanya, sesungguhnya kamu tidak tahu pada apanyakah yang berkat itu. Jadi tuan-tuan, inilah satu lagi teori yang Nabi ajar, adab yang Nabi ajar. Tiap-tiap kali selesai makan, Nabi suruh kita jilat di hujung-hujung jari. Sebab apa? Tak tahu makanan mana yang ada berkat. Kan lalu kita cakap, kita nak ambil berkat ni Ustaz, nak ambil berkat ni. Datang kuliah nak ambil berkat, buat kerja baik ni nak ambil berkat, makan ni nak ambil berkat, jilat hujung jari nak ambil berkat. Tapi masalahnya kita tak tahu berkat atau barakah itu duduk di mana. Kalau belah-belah Kuala Selangor, Sabak Benam, geng-geng Jawa ke mana Banjar yang ada berkat-berkat, Banjar kot, no? Kan Papa Kenduri berkat lah buat balik semua tau, no? Tu dia punya berkat kan, dia panggil berkat ke apa benda kan, saya tak ingat lah ada benda tu. Jadi tuan-tuan, yang kata berkat-berkat ni kita tak tahu apa benda. Orang cerita kat kita, dia kata Syekh entar datang kuliah, Syekh duduk kat surau, berkat ni apa berkat, dia tak tahu, tak nampak yang keadaan macam mana, yang kata dapat berkatnya tu, ilmu macam mana yang kita belajar tu, yang di sudut mana datang. Sebab kita nak cerita barakah ni dari sudut yang tepat, susah nak urai. Cuma kita boleh bercakap publik, bercakap secara umum, mari surau lah, mudah-mudahan dapat berkat. Itu aja. Itu je lah kita boleh cakap. Sebab kita tak tahu kedudukan berkat yang tepat sekali. Contoh saya bagi, contoh kan, ada orang anak dia 2 orang aja, tapi nak jaga dia Masya Allah macam 10 orang. Ada orang anak dia 10 orang, tapi jaga senang. Kerja dia kan pagi makan pagi, mak ayah dia ni gaji tak tahu mana pun, ambil upah-upah menjahit, upah tuai padi di kampung-kampung. Tapi 10 anak dia jadi anak yang baik. Dengar cakap mak ayah, alhamdulillah pelajaran pun mengaji universiti tinggi apa semua, dapat suami menantu laki, menantu perempuan semua baik-baik. Itu yang kata barakah orang tua ni. Itu dipanggil barakah orang tua tu kan. Barakah keluarga ni, alhamdulillah mak ayah dia ni dapat anak-anak cucu semua baik-baik, berkat. Sebab nak detailkan berkat itu tak tahu macam mana. Kadang-kadang orang kata turun hujan tu rahmat tu Ustaz, berkat tu tentang mana berkat, tentu banjir. Nak kata berkat macam mana, kita tak boleh nak tuju dalam sudut